Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita teruskan hari ini pembelajaran PDPR kita dengan subtopik terakhir dalam bab 7 iaitu teori fotoelektrik Einstein. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang teori fotoelektrik Einstein, kita ketahui dulu sejarah di mana teori fotoelektrik Einstein ini ditemui. Pada tahun 1905, Albert Einstein telah mengemukakan teori fotoelektrik yang berjaya menerangkan kesemua ciri kesan fotoelektrik bagi eksperimennya. Beliau mendapat anugerah Nobel pada tahun 1921 atas kejayaan ini. Teori ini beliau namakan sebagai teori fotoelektrik Einstein. Dalam teori fotoelektrik Einstein, Einstein telah mengaplikasikan idea kuantum tenaga yang dikemukakan oleh Max Planck. Beliau mencadangkan bahawa tenaga dibawa oleh zarah cahaya iaitu foton. Tenaga setiap foton adalah berkadar terus dengan frekuensi cahaya dan dapat ditentukan melalui persamaan berikut, iaitu I bersama dengan HF, yang mana H adalah pemalaplang iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Seterusnya, kita dapat Einstein menerangkan setiap kuantum cahaya adalah paket tenaga yang diskrit. Kita dapat paket-paket tenaga dalam setiap alur cahaya yang menyinari setiap permukaan logam. Bagi satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton tersebut akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam tersebut. Tenaga ini digunakan untuk membebaskan elektron daripada logam dan selebihnya menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Lazimnya, elektron pada permukaan logam akan memperolehi tenaga kinetik maksimum berbanding dengan elektron yang berada di bahagian dalam logam. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan kira tenaga foton. Bagi elektron tetap pada permukaan logam, tenaga foton ialah hasil tambah tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron dan tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Berikut ialah persamaan fotoelektrik Einstein. Persamaan berikut adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga. Bagi frekuensi ambang, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik di mana tenaga kinetik bersamaan dengan sifar. Oleh yang demikian, kita akan memperolehi persamaan berikut. Seterusnya, kita kena tahu fungsi kerja dan fungsi ambang bagi kesan fotoelektrik. Fungsi kerja ialah tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. Manakala frekuensi ambang pula ialah frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik. Berikut ialah graf hubungan antara tenaga kinetik maksimum fotoelektron dan frekuensi cahaya. Nilai frekuensi ambang boleh dilihat berdasarkan pintasan paksi frekuensi. Logam yang berbeza mempunyai nilai frekuensi ambang yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.13. Fotoelektron akan memperolehi tenaga kinetik apabila frekuensi cahaya melebihi tenaga frekuensi ambang. Semakin tinggi frekuensi ambang suatu logam, semakin tinggi fungsi kerja. Murid-murid, seterusnya kita gunakan persamaan Einstein yang telah kita pelajari untuk menyelesaikan masalah. Contoh 1, cahaya biru berfrekuensi 6.67 darab 10 kuasa 14 Hz disinarkan ke atas permukaan logam cesium yang bersih. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Soalan ini menghendaki kita menentukan tenaga kinetik maksimum. Maklumat yang diperolehi daripada soalan iaitu frekuensi iaitu 6.67 darab 10 kuasa 14 Hz, fungsi kerja 3.43 darab 10 kuasa negatif 19 Joule dan pemalaplang iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Persamaan yang kita boleh gunakan iaitu HF bersamaan W tambah K maksimum. Daripada persamaan itu, kita masukkan nilai-nilai yang telah diberikan. Kita perolehi bahawa tenaga kinetik maksimum fotoelektron iaitu 9.92 darab 10 kuasa negatif 20 Joule. Seterusnya soalan 2 pula. Soalan berkaitan dengan graf perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan bagi logam lithium.
Maklumat yang dapat diperolehi daripada graf iaitu frekuensi ambang iaitu 5.6 darab 10 kuasa 14 Hz. Pemalar kita tahu iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Daripada maklumat-maklumat yang diperolehi, kita masukkan dalam persamaan, kita dapat fungsi kerja ialah 3.71 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Contoh soalan 3 pula, berapakah halaju maksimum fotoelektron yang terpancar keluar apabila cahaya monokromatik lambda bersamaan 550 nanometer disinarkan ke atas logam yang mempunyai fungsi kerja 2 eV. Maklumat-maklumat diberikan di dalam soalan. Anda seterusnya masukkan dalam persamaan kita. Seterusnya penyelesaian dia, halaju maksimum yang kita perolehi iaitu 3.02 darab 10 kuasa 5 meter per saat. Seterusnya ialah contoh soalan nombor 4. Soalan mengendaki kita mengira berapakah fungsi kerja bagi fotoelektrik bagi sel foton dan seterusnya berapakah panjang gelombang ambang bagi bahan fotoelektron tersebut. Berdasarkan soalan, maklumat yang diberikan iaitu panjang gelombang cahaya merah 750 darab 10 kuasa negatif 9 meter, panjang gelombang biru 460 darab 10 kuasa negatif 9 meter, tenaga maksimum fotoelektron bagi warna merah iaitu K1, manakala tenaga kinetik maksimum fotoelektron biru pula iaitu 2 kali ganda warna merah. So, kita letakkan sebagai 2K1. Pemalar Planck iaitu 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Halaju cahaya dalam vacuum iaitu 3.0 darab 10 kuasa 8 meter persamaan. Okay, kita masukkan maklumat-maklumat dalam persamaan. So, kita akan dapat bahawa yang pertama, fungsi kerja bahan elektron dalam sel foto iaitu 9.80 darab 10 kuasa negatif 20 Joule dan panjang gelombang ambang bagi fotoelektron tersebut iaitu 2.03 darab 10 kuasa negatif 6 meter. Baiklah murid, seterusnya kita selesaikan contoh soalan ini berdasarkan contoh-contoh yang tadi telah kita lihat iaitu contoh 1, 2, 3 dan 4. Soalan ini, sinar UV yang mempunyai panjang gelombang 120 nanometer jatuh pada logam emas di mana fungsi kerja emas adalah 4.82 eV. Berapakah tenaga kinetik maksimum dari fotoelektron yang dikeluarkan? Berdasarkan persamaan Einstein, kita dapat kira bahawa tenaga kinetik maksimum bagi sinar UV ini ialah 5.54 eV. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana penghasilan arus fotoelektrik dalam sebuah liter sel foto. Dalam rajah 7.15 menunjukkan sebuah liter sel foto yang terdiri daripada sebuah tiub kaca yang divacuum. Katod diseliputi dengan logam pekerjaya berbentuk semi-silinder dan disambung kepada keupayaan negatif. Anode ialah satu rod logam yang dipasang sejajar dengan paksi semi-silinder katod dan disambung kepada keupayaan positif. Apabila sel foto disinari oleh cahaya, penghasilan arus fotoelektrik akan terhasil dalam liter. Jadual berikut menunjukkan dua sel foto yang dihasilkan oleh dua bahan yang berbeza iaitu bahan cesium dan litium. Terdapat perbezaan ketara antara keduanya. Seterusnya, kita nak tahu aplikasi kesan fotoelektrik yang kita pelajari dalam kehidupan seharian kita. Kesan fotoelektrik digunakan dalam lampu LED yang ada dekat jalan-jalan raya kita. Sebab kita gunakan konsep ini sebab dia menjibatkan tenaga dan mesra alam. Okey, maklumat-maklumat ni awak boleh baca dekat bawah ni. Seterusnya, kesan fotoelektrik digunakan dalam sebuah jana kuasa sel suria. Contoh diberikan iaitu No Complex Solar Plant Power Plant yang berada di Gurun Sahara yang dibina pada tahun 2020 yang mana dia akan menghasilkan 580 megawatt untuk kegunaan 1 juta penduduk.
Aplikasi seterusnya ialah pengesan imej merupakan komponen utama dalam kamera beresolusi tinggi. Komponen ini digunakan untuk menukar cahaya kepada isyarat elektrik yang boleh diproses menjadi imej digital. Aplikasi yang seterusnya iaitu aplikasi kesan foto elektrik yang digunakan dalam teknologi angkasa lepas. Hampir semua aktiviti dalam stesen angkasa antarabangsa ISS bergantung pada sumber tenaga elektrik yang terhasil daripada panel suria. ISS mempunyai 16 sayap panel suria dan setiap panel mempunyai 33,000 sel suria yang bersaiz 30 meter darab 12 meter. Panel ini mampu menjana 84 hingga 120 kilowatt tenaga elektrik. Maka berakhirlah topik kita pada hari ini iaitu 7.3 teori fotoelektrik Einstein. Maka berakhirnya topik ini, maka berakhir jugalah bab 7 iaitu fizik kuantum. Kita jumpa lagi untuk kelas berikutnya.